Kita berjumpa lagi dalam Malam Puaka dan pada malam ni aku ingin bawakan kepada korang 3 kisah daripada 3 individu yang berbeza yang berlaku dalam satu negeri yang sama. Dan dalam siri Jelajah Malam Puaka, kita pusing satu Malaysia dah. Kita dah ke Perlis, kita dah ke Kelantan, kita dah ke Pahang, kita dah ke Kedah Bahang. Dan kali ni, pada malam ni aku ingin bawakan korang ke salah satu negeri yang agak terkenal dengan bola sepak. Kenapa aku cakap terkenal dengan bola sepak? Sebab aku boleh katakan negeri ni ataupun pasukan bola sepak diorang ni, alamak, in another level lah. Siap ada rapper Malaysia menyanyikan lagu tema untuk pasukan bola sepak ni dengan penyanyi US, Snoop Dogg. Ui, Snoop Dogg tu anjing mana pula? Jangan buat kalut lah. Snoop Dogg tu level dia sama dengan Eminem, sama dengan 50 Cent, menyanyikan lagu tema untuk pasukan bola sepak. Another level, brother. Dan kalau kita sebut pasal makan pula, makanan-makanan yang ada kat negeri ni, memang sedap-sedap lah. Kita ada mi Bandung, kita ada laksa juga. Tapi laksa dia lain macam. Laksa dia korang tak boleh samakan dia laksa dekat Perak, laksa dekat Kedah. Sebab laksa dia orang ni menggunakan spaghetti. Nampak tak? Laksa guna spaghetti pun dah another level dah. Makan pula lagi another level. Bukan guna garpu, bukan guna sudu, tak main lah. Secara tradisinya, nak makan laksa dekat negeri ni menggunakan ni, tangan ni. Sedut-sedut macam tu je. Memang terliur lah. So, negeri manakah kita berada pada malam ni? Buat suspend padahal kat tajuk orang dah tahu dah. Kita berada di negeri Johor, guys. Luaskan kuasamu. Itulah lebih kurang tagline dia. Dan kisah pada malam ni aku akan bawakan pengalaman-pengalaman seram, kejadian-kejadian mistik yang pernah berlaku di negeri Johor. So, tak nak lengah masa, kita nak teruskan dengan kisah yang pertama. Ada satu jalan yang dikatakan cukup menyeramkan bagi warga Johor. Dan kemungkinan orang luar Johor pun pernah terlalu dekat kawasan ataupun jalan ni, Jalan Mahmudiah. Dan dekat Jalan Mahmudiah ni dikatakan adanya satu tanah perkuburan yang cukup berhantu, yang cukup menyeramkan dan berkait rapat dengan kejadian-kejadian mistik yang pernah berlaku kat Jalan Mahmudiah. Dengan kemalangan maut lagi, dah berapa kali dah kemalangan dekat jalan tu. So malam ni aku akan berkongsi dengan korang 2 kisah berkenaan Jalan Mahmudiah. Dan satu kisah yang amat popular, dikatakan ada seorang pemandu teksi yang dikenali sebagai Pakcik Aziz. Pakcik Aziz ni bukan nama sebenar lah. Dia ni dah bertugas sebagai pemandu teksi dah lama dah. Dan pada zaman tu, dia bukan macam sekarang dah ada Grab, dah kau boleh call, kau boleh order online, ada Uber apa semua. Tak ada e-hailing. Pada masa tu boleh dikatakan pendapatan untuk pemandu teksi ni agak lumayan sebab tak ada pesaing lagi. So Pakcik Aziz ni dia akan bekerja memandu teksi daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 12.30 malam untuk mencari sesuap nasi, barulah sedap sikit. So dia tengah pusing-pusing sekitar bandar Johor tu, tiba-tiba pada jam 11 malam, Pakcik Aziz pun melalui Jalan Mahmudiah. So, sewaktu Pakcik Aziz tu memandu teksi dia pada pukul 11 malam di jalan yang gelap, dan selepas saja Pakcik Aziz melepasi tanah perkuburan Mahmudiah, di sebelah kiri jalan dia ternampak ada seorang perempuan yang berpakaian serba putih tengah berjalan di tepi jalan. So Pakcik Aziz dalam hati dia pun, dah pukul 11 lebih, perempuan ni nak pergi ke mana jalan kaki ni? Lagipun kawasan tu bahayalah, buatnya kena ragut ke, buat ke kena colik ke, dah malam pula jalan seorang-seorang. So Pakcik Aziz pun tak ada fikir banyak, dia pun berhenti di sebelah wanita yang sedang berjalan ni. Dan Pakcik Aziz pun mengajak wanita ni untuk naik teksi dia. Pakcik Aziz tanyalah, Adik nak pergi mana ni? Dan wanita ni pun membalas, saya nak pergi ke hospital, Pakcik. Dan jarak daripada tempat wanita tu ingin menuju ke hospital memang dah tak jauh dah. Tetapi disebabkan Pakcik Aziz ni risau, dia rasa bertanggungjawab. So dia cakaplah dekat wanita ni untuk dia hantarkan wanita ni pergi ke hospital tanpa sebarang bayaran. So bila Pakcik Aziz cakap macam tu, barulah perempuan ni bersetuju untuk menaiki teksi Pakcik Aziz. Dan dalam perjalanan tu,
telah berlaku sesuatu yang menyeramkan kepada Pakcik Aziz, guys. Sewaktu dalam perjalanan Pakcik Aziz ingin menghantar wanita ni pergi ke hospital, disebabkan ada penumpang, Pakcik Aziz pun pasanglah aircon. So wanita yang duduk kat sebelah dia ni pun duduk senyap je tau, menundukkan je kepala. So dalam 5 minit macam tu, tiba-tiba wanita ni pun cakap kepada Pakcik Aziz, Pakcik, boleh tak pakcik jangan pasang aircon? Boleh tak kita buka tingkap? Saya sukalah kalau malam-malam ni ada udara sejuk daripada luar. So bila wanita tu cakap macam tu, disebabkan Pakcik Aziz pun bersetuju betul juga kan. Yelah, awalnya ingat kau nak aircon kan, nanti tak pasang aircon kau komplain. So Pakcik Aziz pun tutuplah aircon dia pun buka lah tingkap. So wanita ni pun rambut dia pun berduyun-duyun. Berduyun-duyun ke? Bukan. Orang cakap apa tu? Melambai-lambai lah. Ulik mayang macam tu lah rambut dia. Disebabkan angin tu kan. So sejuk je pada malam tu. So Pakcik Aziz pun tanyalah wanita ni, kenapa ya awak jalan seorang-seorang ni? Dah lewat-lewat malam. So wanita ni katakan, saya memang suka pakcik jalan malam-malam. Lagipun udara malam ni nyaman sedikit. So Pakcik Aziz pun menganggukkan kepala dia. Lalu wanita ni pun menyambunglah, Sebenarnya, saya sepatutnya pergi ke hospital tu bersama boyfriend saya naik motosikal. Tapi boyfriend saya tak datang pula. So Pakcik Aziz pun cakap lah dekat wanita ni, ya Allah, apa punya boyfriend lah, tinggalkan girlfriend jalan seorang-seorang lewat malam macam ni. Nasib baiklah pakcik jumpa dengan awak. Kalau tak, hoi, tak tahulah apa jadi. Awak okey ke ni? So wanita ni pun cakap lah kat Pakcik Aziz, Saya okey je. Sebenarnya pakcik, saya memang minat naik motosikal. Tapi sekarang ni saya dah halang boyfriend saya daripada bawa motosikal. bila Pakcik Aziz dengar macam tu, dia dah tak boleh brain dah. Perempuan ni betul ke tak ni? Kejap kau cakap kau suka naik motosikal, lepas tu kau halang boyfriend kau daripada bawa motosikal. Jadi Pakcik Aziz ni nak tahulah apa sebenarnya yang terjadi di antara kau dengan boyfriend kau ni. Jadi Pakcik Aziz pun tanya dia lagi sekali, alah dik, motosikal lah best. Malam-malam boleh layan angin, boleh selit-selit, lagi pula naik dengan boyfriend, boleh peluk-peluk. Tak ke seronok tu? Kenapa ya awak tak kasih dia bawa motosikal? So perempuan ni pun cakap lah kat Pakcik Aziz, sebenarnya ada sesuatu yang dah terjadi dekat saya dan boyfriend saya. Saya dah trauma pakcik, saya dah serik. Lagilah Pakcik Aziz ni bermain bermacam-macam persoalan dalam hati dia. Apa yang jadi sebenarnya? Kenapa kau sampai trauma, kau sampai serik dah tak nak naik motosikal? Itulah persoalan yang bermain dalam hati Pakcik Aziz. So Pakcik Aziz pun tanya lagi sekali perempuan ni, cuba adik cerita kalau tak keberatan. Apa yang berlaku sampai adik ni trauma nak naik motosikal? Wanita yang duduk di sebelah Pakcik Aziz ni terus memberitahu Pakcik Aziz, Dulu saya dan boyfriend saya memang suka ikut jalan ni pakcik. Tapi ada satu masa tu, motosikal kami dilanggar oleh kereta daripada arah belakang. Kami tercampak hampir 50 meter pakcik dan terlanggar divider kat tepi tu. Pakcik nampak tak divider tepi tu? So bila wanita ni tunjuk divider penghadang jalan dekat tepi tu, Pakcik Aziz pun menganggukkanlah kepala. Dan Pakcik Aziz tanya untuk kali yang terakhir, awak aksiden dekat situ ke? Lepas tu apa yang jadi? Dan wanita ni pun mengatakan kepada Pakcik Aziz, Ya pakcik, saya aksiden kat tepi tu lah pakcik. Lepas boyfriend saya dengan saya kena seret hampir 50 meter dengan kereta tu, kami tercampak. Kami mati dekat divider tu pakcik. bila Pakcik Aziz dengar perempuan tu cakap macam tu, engkau mati dekat tepi divider ni, dah macam mana kau boleh duduk kat sebelah aku sekarang ni? Pada masa tu Pakcik Aziz dah tahu dah, ya Allah, menyesalnya aku tumpangkan benda ni naik. Aku dah terkena dah. So dengan gerak perlahan, Pakcik Aziz pun mula membacakan Al-Fatihah. Sedang Pakcik Aziz membacakan Al-Fatihah, yang membuatkan Pakcik Aziz lagi takut apabila dia boleh dengar
perempuan yang duduk kat sebelah dia ni seakan-akan mengejek dia membaca Al-Fatihah. Pakcik Aziz pun bila dengar suara perempuan ni seakan-akan mengejek dia, Pakcik Aziz lagi laju baca Al-Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Manakala wanita yang duduk kat sebelah dia ni seakan-akan mengejek, guys. Nah, tu dia. Pakcik Aziz pun terjerit Allahu Akbar. Selepas wanita ni mengejek bacaan Al-Fatihah dia, wanita ni boleh mengilai pula. Pakcik Aziz terus break emergency taksi dia, berhenti kat tepi jalan. Dia dah menangis-nangis dah. Pakcik Aziz ni tutup telinga dia. Dia meminta kepada Allah, selamatkanlah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Dan masih kedengaran lagi suara hilai tawa daripada makhluk sebelah dia ni, kemungkinan Pontianak lah. Dan dalam sekelip mata, perempuan ni lepas dia dah mengilai, hilang, keluar daripada tingkap, terbang di hadapan teksi Pakcik Aziz dan terus hilang daripada pandangan. Dan sejak daripada kejadian tu, Pakcik Aziz tidak memandu teksi hampir 2 hari. Pakcik Aziz demam teruk, guys. Ya Allah, dah lah Pakcik Aziz ni dah tua. Kena pula game dengan Pontianak tu. Tak pasal-pasal 2 hari job tak ada, duit tak masuk dah. Tapi itu adalah salah satu pengalaman yang seram yang pernah berlaku kat Jalan Mahmudiah. Dan kisah yang kedua ni pula berlaku kepada salah seorang pelajar kolej yang ingin dikenali sebagai nama Syah Rafi, bukan nama sebenar. Pada tahun 2005 tu, Syah Rafi ni dia pergilah sambung belajar dekat salah satu kolej swasta yang terletak dekat area Johor Bahru. Dan sewaktu dia tengah belajar tu, dikatakan adalah satu minggu tu, minggu study week. Pelajar-pelajar dibenarkan untuk ulang kaji pelajaran, buatlah apa-apa aktiviti. Dan Syah Rafi ni, dia ada plan lain. Dia belajar sikit je. Tetapi bila kau dah duduk dengan 2-3 orang kawan-kawan kau pula satu kepala dengan kau. So malam tu diorang bosan, tak tahu dah nak pergi ke mana area Johor Bahru. Study dah. So Syah Rafi ni pun tiba-tiba ada rancangan gila. Ada pula idea dia. Dia bagi tahu kawan-kawan dia, weh, dah alang-alang kita kat Johor Bahru ni, kita jadi seekers nak. Pada tahun 2005 tu ada satu kumpulan paranormal yang dipanggil The Seekers. Seekers ni, alah korang kenal ke? Uncle Seekers yang pergi cari-cari hantu tu. So Syah Rafi ni konon-kononnya lah bersama kawan-kawan dia ingin pergi ke tempat-tempat seram dan cuba uji keberanian diorang. Konon-kononnya jadi seekers lah. So kawan-kawan pun dah setuju menaiki satu kereta. Mereka pun mulalah membuat rancangan. Telah diorang tulis beberapa tempat yang dikatakan ada kejadian-kejadian misteri. Dan salah satunya adalah Jalan Mahmudiah, guys. Dan sebaik saja mereka telah sampai di Jalan Mahmudiah, mereka pun pergilah ke tanah perkuburan yang ada kat jalan tu. Dan dengan berbekalkan lampu suluh, keempat-empat mereka ni parking kereta dekat tepi jalan dan pergi masuk di tanah perkuburan tu. Konon-kononnya nak mencari hantu. Sedang 4 orang ni suluh sana, suluh sini. Tiba-tiba Syah Rafi dan kawan-kawan dia terperasan ada satu kubur yang seakan-akan baru sahaja digali. Siap ada cangkul pula dekat sebelah kubur tu. Dan tanah kubur tu masih lagi berwarna merah. So Syah Rafi pun cakaplah dekat kawan-kawan dia, weh, apa kata kita tunggu dekat sini lebih kurang 30 minit. Kalau tak ada apa-apa, baru kita gerak. Dan sepanjang mereka duduk kat sana, tak ada apa pun yang berlaku. Kawan-kawan Syah Rafi ni pun dah bosan dah. Kemungkinan ini semua cerita mengarut lah. Orang je yang reka-reka cerita. Jomlah kita pergi lokasi lain. So lepas dah tak ada apa, mereka pun naik kereta. Tetapi sebelum mereka gerak keluar daripada tanah perkuburan tu, salah seorang kawan Syah Rafi yang ingin dikenali sebagai Rashidi, bukan nama sebenar juga, Rashidi ni tiba-tiba cakap dekat diorang ni semua, weh, kau tengok kat kubur tu, weh, apa benda yang menyala tu, macam api je. So Syah Rafi dan kawan-kawan dia ni pun tengoklah ke arah api yang ada dekat tengah-tengah kubur tu tau. Dengan perasaan ingin tahu, kemungkinan yes,
inilah hantu yang kita cari. Mereka berempat pun turun balik daripada kereta dan berjalan secara perlahan menghampiri api yang ada kat tengah-tengah kubur tu. Dan bila mereka dah menghampiri cahaya yang seakan-akan api tu, Syahrafi boleh nampak dengan jelas ada satu lembaga hitam yang tengah duduk mencangkung di salah satu kubur. So Syahrafi pun memandang kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia ada seorang tu dah terketar-ketar dah takut dah. Ya Allah, biar betul ni pertama kali ni. Diorang ni bukannya berani sangat, tapi nak acah-acah jadi team seekers lah kononnya. Nak mencabar diri kan. Remaja-remaja ni memang tak ada kerja lah. So bila dah nampak macam tu, kawan-kawan dia ada yang nak patah balik ke kereta. Tapi Syahrafi cakap, relax lah, kita memang nak cari benda ni. Jom lah kita pergi dekat lagi. Kurang hajar betul. So Syahrafi ni pun pergilah menghampiri lembaga yang tengah duduk mencangkung ni. Dan tiba-tiba lembaga ni terus daripada posisi mencangkung, lembaga ni berdiri dan memandang ke arah diorang. Pada masa tu Syahrafi dan kawan-kawan dia dah tergamam dah. Bila nampak susuk tubuh hitam ni memandang ke arah diorang pun dah berdiri kaku, seakan-akan dah tak mampu nak bergerak sebab terlalu takut. Dan pada masa tu tiba-tiba Syahrafi boleh nampak lembaga hitam ni berlari dengan begitu pantas menuju ke arah api yang berwarna oranye tu. Dan pada masa inilah mereka seakan-akan tak percaya sebab mereka semua boleh dengar dengan jelas nah, tu dia lembaga naik motor kau. Bila Syahrafi tengok, itu bukan lembaga, itu orang. Mana ada hantu naik motor? Mereka semua boleh nampak rupa-rupanya patutlah lembaga hitam tu lari. Bukan lembaga, tapi orang yang tengah menurun nombor, yang tengah memuja kubur tu. Bila diorang pergi dekat dengan kubur tu, adalah tangkal azimat lah, ada kain kuning lah. So tergelaklah Syahrafi dan kawan-kawan dia. Aduh, alamak, bergelabah aku orang ni. Aku dah cakap dah, tempat ni memang mengarut. Mana ada hantu. Kita punyalah takut. Rupanya Mak Pet entah apa nak main nombor, pergi buat perkara kurafat macam ni. Alamak, potong betul lah. Ingatkah hantu? Rupa-rupanya orang. So mereka pun dah frust dah tergelak dah. Masing-masing daripada takut dah jadi tak takut. Diorang pun pergilah naik kereta dan menuju ke lokasi kedua, iaitu Villa Nabila. Cukup terkenal tempat ni kan, Villa Nabila ni. Siap ada director-director buat kisah seram berkenaan Villa Nabila. Dikatakan adalah sejarah. Kita dengar banyak versi tau tentang Villa Nabila ni. Tapi salah satu versi yang aku nak berkongsi dengan korang tentang Villa Nabila ni, dulu ni adalah satu keluarga ni. Dia duduk kat situ. Dan keluarga ni ada seorang anak perempuan yang bernama Nabila ni lah. Dan suami dia ataupun bapa Nabila ni bekerja sebagai seorang doktor. Tapi dikatakan ada satu hari doktor ni tak tahulah bisnes dia bankrupt ke, tiba-tiba dia kena game dengan kawan dia, duit semua dah hilang, dia stres, lalu dia pun bunuh isteri bersama anak perempuan dia ni. Bunuh pula dengan cara yang tragis guys. Dia pergi gantung Nabila dengan isteri dia. Lepas tu tak cukup dengan gantung, dia siap bakar pula. Lepas dah keluarga dia mati, dia bunuh diri dia dekat villa tu. So itulah salah satu cerita yang pernah kita dengar. Dan disebabkan kejadian yang cukup tragis tu, Villa Nabila dikatakan dihantui oleh roh-roh yang tak aman. So itu sedikit latar belakang tentang Villa Nabila. Dan sebaik saja mereka berempat ni sampai di lokasi yang kedua ni, mereka nampak ada lagi seorang sekumpulan orang yang tengah membuat aktiviti paranormal juga kat situ. Seramai 6 orang. Tetapi kumpulan yang lain ni, mereka boleh nampak ini mesti tim profesional ni. Sebab diorang ada EVP, diorang ada alat-alat lah kononnya untuk mencari hantu. Siap ada scanner, siap ada mikrofon apa semua. So Syahrafi ni pun tegur lah tim lagi satu ni, kumpulan lagi satu ni. Abang buat paranormal juga ke? So abang ni pun cakap lah dekat Syahrafi, kita orang yang buat paranormal. Awak 4 orang ni buat apa kat sini?
Dan Syarafi pun cakap lah, alah kita orang saja bang, kita orang bukannya tim paranormal, kita orang nak cari hantu sebab kita orang tak pernah tengok abang. Jadi bila abang ni dengar macam tu, cantik lah tu. Join je lah sekali. So bila dah join sekali, seramai 10 orang kat situ, Syarafi ni tak adalah rasa takut sangat. So Syarafi ni tanyalah abang ni, abang, Villa Nabila ni memang keras ke bang? Dan abang ni cakap dekat Syarafi, tempat ni memang keras dik. Dah ramai dah tim paranormal yang dah terkena kat sini. Tapi sebelum kita masuk, disebabkan kita ni ramai 10 orang, apa kata kita buat tim lah. Kita buat 4 orang masuk dalam satu masa. Tak payahlah 10-10 masuk. So Syarafi ni pun setuju. Dan dalam Villa Nabila ni, dia ada 4 tingkat guys. Abang ni kata kan, dia macam satu ujian. Tingkat pertama ujian dia lain, tingkat kedua lain, ketiga lain, keempat pun lain. Dikatakan tingkat yang pertama tu, ada hantu budak sedang bermain bola. Kalau pergi dekat Villa Nabila, korang sampai di tingkat yang pertama dan korang nampak ada budak kecil tengah main bola, korang jangan tegur. Sebab kalau korang tegur, budak kecil yang tengah main bola ni akan cakap dekat korang, "Abang, jomlah bang main bola dengan saya." So itu apa yang akan berlaku di tingkat yang pertama. Di tingkat yang kedua pula, bila korang naik je, kalau korang nampak adanya sikat dekat area tangga tu, janganlah ambil sikat tu. Sebab abang ni katakan, kalau korang ambil sikat tu, korang akan nampak satu jemaah wanita dengan rambut yang serabai akan datang dekat korang dan wanita ni akan cakap, "Awak, sikatlah rambut saya. Awak, tolonglah sikat rambut saya." Itu gangguan yang berada di tingkat nombor 2. Dan tingkat nombor 3 pula dikatakan ada satu hantu wanita yang akan duduk dekat salah satu bangku yang ada dekat dalam villa tu. Dan wanita ni akan menundukkan je kepala dia. Pun jangan tegur. Kalau korang tegur, kemungkinan korang akan dirasuk oleh hantu wanita yang sedang duduk ni. Dan tingkat yang keempat ni lah, abang paranormal ni cakap, inilah yang paling keras. Inilah gangguan, dia kira macam final boss lah. Tingkat nombor 4 ni, ada satu lembaga hitam. Susuk tubuh hitam seakan-akan lelaki. Dan hantu ni membawa satu pisau. Dan kalau korang ternampak hantu ni, cepat-cepatlah lari. Sebab lembaga hitam ni akan mengejar korang dan dikatakan akan ikut korang balik. Jadi lepas abang tu dah explain macam tu, Syarafi dengan kawan-kawan dia ni pun dah boleh rasa lah, ya Allah, takutnya ada 4 tingkat, ada 4 jenis hantu. So bila giliran Syarafi nak masuk kat dalam rumah tu, tingkat pertama, alhamdulillah, tak ada apa. Dia tak nampak apa hantu budak main bola ni ke apa. So diorang pun pergilah ke tingkat nombor 2. Alhamdulillah juga, tak ada hantu minta tolong sikatkan rambut. Alhamdulillah, Syarafi ni happy lah. Oh, cantik, cantik. Aku nak tengok hantu, tapi tak payahlah jumpa depan mata kan. So naik tingkat ketiga, pun tak ada apa. Tetapi apabila Syarafi dengan abang ni sampai di tingkat nombor 4, tengah diorang berjalan-jalan tu, tiba-tiba ada satu susuk tubuh yang muncul daripada belakang dinding, berdiri memandang ke arah diorang. Pada masa tu, abang paranormal tu, termasuk Syarafi dan kawan-kawan dia, dah tercegat, dah tergamam. Ya Allah, betul lah abang ni tak reka cerita. Memang ada weh lembaga hitam yang duduk kat tingkat 4 ni. Tengah diorang tengok-tengok, lembaga ni makin menghampiri diorang, selangkah demi selangkah. Macam lagu pun ada kan? Selangkah demi selangkah. Dan apabila lembaga ni dah menghampiri Syarafi dan abang tu, tiba-tiba lembaga ni terus berkata kepada mereka berdua, Kacau betul lah. Orang nak tidur pun tak senang lah. Apalah korang ni? Ini tempat dah lama tak ada orang pun, korang nak datang juga sini. Noh, tu dia lagi sekali Mai. Syarafi dengan abang paranormal tu saling memandang sesama sendiri dan hampir tergelak. Rupanya lembaga hitam yang diorang sangkakan konon-kononnya akan datang untuk mengejar diorang,
Lah, bukan lembaga, tapi gelandangan. Dia tengah tidur kat atas tu. Bila abang paranormal dengan Syarafi ni naik kat tingkat 4, gelandangan ni rasa macam terganggu lah daripada tidur. Sebab itulah dia pergi berjalan dan menuju ke tingkat bawah untuk sambung tidur. Jadi Syarafi dengan abang paranormal ni dah tergelak-gelak dah sambil turun ke bawah tu. Syarafi siap cakap dekat abang ni, tadi kita orang pergi kubur Mahmudiah, ingat jumpa hantu bang. Sama juga orang tengah menurun nombor. Ingatkan Villa Nabila ni dah cukup seram dah. Saya dah terketar dah tadi bang. Rupa-rupanya gelandangan lah bang. So bila diorang dah bergelak ketawa, Syarafi dan kawan-kawan dia pun rasa dah lah cukup lah malam ni kan. Dah 2 kali dah tak ada apa pun, tak ada nampak hantu, tak ada terkena kejadian mistik. Diorang pun nak balik. Tetapi sebelum balik tu, tiba-tiba kumpulan paranormal tadi ni, abang ni seramai 6 orang, ajaklah geng-geng Syarafi ni untuk join diorang sebab diorang ada lokasi terakhir. So Syarafi pun tanyalah, lokasi terakhir ni dekat mana bang? So abang ni bagi tahu diorang, jomlah ikut kita orang. Kita orang ada nak pergi ni, rumah British, peninggalan British lama. Dikatakan dekat situ pun memang cukup seram. Kau tahulah British macam mana dulu kan, dengan kekejaman dia, dia bunuh orang kat rumah tu. So Syarafi pun pandang kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia pun cakap, tak apa lah, kalau nak pergi jom lah. Alah, dia pun ramai, abang ni pun ada, tak adalah takut sangat. So Syarafi pun bersemangat dan mereka pun bersetuju menaiki 2 kereta menuju ke banglo British yang lama ni. Dan sebaik sahaja sampai, disebabkan banglo ni terletak betul-betul dekat tepi jalan besar, diorang park pun dekat tepi jalan. Jadi abang paranormal ni cakap, kita tak boleh masuk 10 orang. Apa kata kita masuk seramai 7 orang, 3 orang lagi tinggal dekat kereta. So Syarafi pun setujulah. Adalah kawan-kawan Syarafi pun yang tak masuk. Jadi seramai 7 orang sahaja yang masuk ke dalam rumah. Lagi 3 orang akan tunggu kat kereta untuk jaga kereta. Takutlah kan nanti ada orang curi ke, ada orang rembat kereta ke. Waktu diorang masuk-masuk je dekat banglo lama milik British, keadaan memang cukup menyeramkan. Banglo tu memang nampak dah lama terbiar, dengan ada pokok-pokok, akar-akar kayu di setiap dinding, di setiap bangunan banglo tu. Dah lah dengan gelap. Banglo tu pula ada 2 tingkat. Dan untuk menghilangkan rasa takut, disebabkan Syarafi ni bukannya profesional, kawasan rumah tu pun gelap je. Walaupun seramai 7 orang, tapi Syarafi ni dah boleh rasa ada aura yang tak sedap. So Syarafi ni pun tegur lah salah seorang kawan dia yang bernama Rashidi. Rashidi ni pun masuk kat rumah tu. Syarafi tanyalah, "Weh Rashidi, engkau ni apa hal? Kau takut ke?" Dan Rashidi pun cakap lah kat Syarafi, "Takut apa bendanya? Hantu pun tak ada. Kita dah pergi 2 tempat, end up jumpa orang. Apalah yang nak takut?" So Syarafi dan Rashidi ni pun tergelak lah. Termasuklah abang-abang geng paranormal ni pun turut tergelak apabila mereka terdengar perbualan di antara Syarafi dan juga Rashidi. Dan sewaktu mereka tengah berjalan-jalan, abang tim paranormal ni pun sedang rakam situasi kat dalam rumah tu dengan gelapnya. Bila dah sampai tingkat 2 je, Syarafi ni perasan yang Rashidi ni tadi, dia senyap je. Dekat bawah tadi kau main lagi, tergelak, ketawa apa semua. So Syarafi pun tegurlah Rashidi ni, "Weh Rashidi, yang kau senyap ni apa hal? Ha? Engkau dah takut Dan Rashidi ni tak jawab pun. Rashidi ni senyap je tau. Dia tunduk je kepala dia. Jadi disebabkan tak puas hati, Syarafi ni tegurlah lagi sekali, "Weh Rashidi, kau ni apa hal? Kau dah ternampak Dan sama juga, Rashidi ni senyap je tau. Dia menggelengkan je kepala dia. So bila keadaan Rashidi ni dah lain macam, Syarafi ni pun bagi tahulah abang-abang paranormal ni, yang kawan dia ni kelakuan lain sikit, memang pelik. So abang paranormal ni tanyalah Rashidi ni, "Weh Rashidi, kau okey tak? Kau nampak apa ni?" Dan Rashidi pun pada masa tu barulah bagi tahu abang-abang tu, "Tak ada apa bang. Nantilah bang, bila kita dah keluar daripada rumah ni, baru saya beritahu." So pada masa tu Syarafi dah memang sah lah jangkaan dia. Memang betul, patutlah senyap je Rashidi ni. Mesti dah ternampak punya ni. So diorang pun teruslah cari. Lepas dah puas, jam pun dah menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Diorang pun keluarlah daripada banglo tu. Dan pada masa itu, mereka pun berpecah lah daripada tim-tim abang paranormal ni.
Dan sebelum pulang ke asrama kolej diorang singgah dulu kedai mamak. Dan dekat kedai mamak ni lah Syarafi tanya Rashidi ni, "Weh Rashidi, cerita lah sekarang. Apa yang kau nampak kat banglo tu? Kau main senyap je, takkan takut lagi? Kita dah kat kedai mamak dah." So Rashidi ni cakap lah dekat Syarafi, "Apa yang aku nampak? Maksud kau apa ni? Banglo tadi ke?" So Syarafi pun mengangguklah kepala dia. "Alah, kau ni tak payahlah buat-buat tak tahu. Kan tadi dekat dalam rumah tu kau senyap je. Kau cakap kau ada nampak sesuatu. Cerita je lah sekarang. Apa yang kau nampak? Aku nak tahu ni." Dan sebaik saja Rashidi cakap dekat Syarafi termasuk kawan-kawan diorang yang lain dah mula rasa seram sejuk. Sebab Rashidi katakan, "Masa bila yang aku masuk rumah tu Syarafi? Kan aku yang duduk jaga kereta dengan salah seorang abang ni. Korang seramai 7 orang je masuk. Aku mana join? Aku duduk kat kereta lah." So Syarafi ni seakan-akan tak percaya. "Kau biar betul Rashidi, kau jangan main-main weh." Dan Rashidi pun cakap dekat Syarafi, "Betul. Kau tak percaya kau tanya Alan ni. Aku dengan Alan lah, dengan lagi seorang abang tu tunggu kat kereta nak jaga kereta. Engkau je yang masuk dengan abang-abang tu." So kalau Rashidi duduk kat kereta, tak ikut Syarafi dengan abang-abang tu masuk ke dalam banglo tu, macam mana Syarafi boleh nampak Rashidi berborak, bergurau senda dengan dia kat dalam rumah tu? Siap ikut diorang berjalan-jalan lagi. Jangan cakap itu jelmaan. Jadi Syarafi dan kawan-kawan dia dah takut diorang balik ke asrama dan Syarafi ni demam selama seminggu. Itulah nak cari hantu sangat kan. Orang cakap kalau sekali dah tak terjumpa, 2 kali dah tak terjumpa, tak payahlah mengada-ngada nak uji keberanian tu dengan tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga, banglo tu akhirnya dah ada sesuatu yang menjelma. Seakan-akan Rashidi, rupa-rupanya bukan Rashidi guys. Jadi itulah pengalaman seram yang dialami oleh Syarafi dan kawan-kawan dia sepanjang mereka melakukan aktiviti paranormal di tempat-tempat seram yang terletak dekat area Johor Bahru. Dan kita nak teruskan dengan kisah yang kedua. Lokasi yang kedua masih lagi di area Johor, di negeri Johor juga, Lebuh Raya Pagoh guys. Ada 2 kisah seram berkenaan Lebuh Raya Pagoh. Dan pernah tak geng puaka terdengar pengalaman-pengalaman seram ataupun korang sendiri pernah ke mengalami kejadian seram sepanjang melalui Lebuh Raya Pagoh menuju ke Johor Bahru guys? Let's go, kita teruskan dengan kisah yang kedua guys. Kalau kita bercakap pasal lebuh raya ataupun jalan-jalan yang berhantu ni, dekat Johor sahaja terdapat banyak betul jalan raya yang boleh dikaitkan dengan perkara-perkara mistik. Contohnya Jalan Jemaluang tu, DJ Casey daripada Singapura tu dah beberapa kali dah cakap Jalan Jemaluang tu memang seram. Lepas tu Jalan ke Mersing pun seram, Jalan Segamat pun seram, Jalan Skudai pun seram. Banyak betul jalan seram. Dan salah satu jalan yang agak terkenal dengan perkara-perkara mistik, Lebuh Raya Pagoh guys. Dan boleh dikatakan terdapat pelbagai kisah seram, pengalaman-pengalaman mistik yang dialami oleh pemandu-pemandu kereta sewaktu mereka melalui Lebuh Raya Pagoh. Dan pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang 2 kisah. Kisah yang pertama dialami oleh Abang Din, bukan nama sebenar. Abang Din bekerja sebagai courier service ataupun lebih kurang macam postman lah. Tapi dia hantar barang-barang yang besar, naik van dia, tak kisah negeri mana Abang Din ni akan hantar. Dan Abang Din ni menetap di area Johor Bahru. Jadi kalau ada barang-barang customer yang nak dihantar pergi ke Melaka, pergi ke Segamat, sejauh Kuala Lumpur pun, Abang Din sanggup. Memang dia boleh hantar juga barang-barang tu. So dikatakan adalah satu malam ni Abang Din akan bertugas menghantar barang daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Noh, jauh gila. Dan selalunya Abang Din ni akan ada teman, akan ada kawan yang teman dia untuk menghantar barang. Tetapi pada hari tersebut, kebetulan kawan dia ni tidak boleh masuk kerja atas sebab-sebab peribadi. Jadi Abang Din terpaksalah mengharungi perjalanan yang cukup jauh, 4-5 jam menuju ke Kuala Lumpur
seorang diri. Dah lah seorang diri pada lewat tengah malam. Abang Din keluar je daripada tol Skudai tu, jam dah menunjukkan pukul 10.30 malam. Mata Abang Din ni pun dah berat dah. So sewaktu dia memandu-memandu dekat lebuh raya tu, sampai sahaja di kawasan Yompeng Pagoh, Abang Din perasan tiba-tiba ada satu kereta yang berwarna putih berhenti di tepi jalan. Cantik pula malam tu, tengah renyai-renyai. Mata Abang Din ni dah berat gila dah. Dalam hati dia, ya Allah, kalaulah ada orang yang teman aku, kawan aku pula boleh MC pula hari ni. Dah lah mata dah berat, selalunya okey je. Tak tahu kenapa, kemungkinan disebabkan cuaca sejuk dekat luar, aircon pula lagi. Mata Abang Din dah berat. Abang Din berdoa, tolonglah cepatlah aku sampai kat Kuala Lumpur. Tapi belum apa-apa, dah ada pula dia nampak kereta rosak kat tepi jalan. Pada awalnya Abang Din ni tak nak hiraukan. Dia nak teruskan perjalanan dia. Tetapi bila dia tengok ke arah kereta tu dengan hujan renyai, dia boleh nampak ada ibu dan anak sedang berdiri dekat luar kereta tu dengan hujan renyai. Dan di tangan wanita tu, Abang Din boleh nampak dia macam pegang satu tong. Kemungkinan tong nak isi minyak. Dalam hati Abang Din, ya Allah, kesiannya lah. Macam mana boleh tak ada orang nak tolong dia orang ni? Dengan cuaca hujan-hujan renyai macam ni, ini tentu kes minyak habis ni. So disebabkan penuh kesian, hati Abang Din ni tak boleh. Dia mudah tersentuh. Si ibu ni pula bila Abang Din menghampiri, oi baik pula ibu ni kan. Tapi tak apa, Abang Din pun dah berkahwin. Saja je Abang Din berseluruh sikit. Cik. So Abang Din pun memberhentikan kereta dia dekat tepi, memberi hazard light, lampu yang berkelip dua tu. Dan Abang Din pun keluar daripada kereta dan tanya si ibu ni, "Kak, okey tak kak? Apa kes ni kak? Kenapa akak berhenti kat tepi-tepi jalan ni? Dah lah hujan macam ni." Dan si ibu ni memberitahu Abang Din, Kereta saya mati bang, minyak habis. Abang boleh tak tumpangkan kami? Kesian anak saya ni. dan Abang Din pun bila tengok budak kecil ni, Abang Din dah boleh terbayang anak dia yang ada kat rumah. Kesiannya lah budak perempuan ni kan. Dengan basah-basah, lebih kurang umur pun baru 8-7 tahun macam tu. Berdiri dia, mak dia, kereta pula minyak habis. So Abang Din pun tumpang lah kan. Abang Din cakap, jom masuk. Dengan hujan lebat ni, jom masuk. Saya hantar pergi isi minyak. So okey lah, perempuan ni pun naik lah. Naik kereta Abang Din. Dan Abang Din pun memandu lah. Sewaktu memandu tu, disebabkan tengok yang si ibu dengan anak ni menggigil, Abang Din pun padamkan aircon dia. Tak apalah, kesian pula kan. Dan sepanjang perjalanan tu, si ibu dengan anak yang duduk belakang ni senyap je, tak ada bercakap apa pun. So Abang Din pun tak nak lah tanya banyak. Kemungkinan ibu dengan anak ni penat lah. Dah berapa lama pula duduk kat tengah hujan tu. So Abang Din pun memandu disebabkan mata dia tadi tu yang aku cakap dah mengantuk, dah berat dah. Abang Din pun pasang lah radio. Pasang radio je cantik. Rupanya radio IKIM. Tengah ada orang baca Quran. So Abang Din pun bagus lah juga kan. Hujan-hujan macam ni, aku dengar Quran, hilang lah sikit ngantuk. Tetapi baru saja ayat Al-Quran tu berkumandang, tiba-tiba si ibu ni daripada tempat duduk belakang menegur Abang Din. Abang, tutup bang. Abang, tutup. Jadi bila si ibu tu tiba-tiba menjerit, mengarahkan Abang Din untuk tutup radio tu, Abang Din pun tutup lah. Dalam hati Abang Din ni dah rasa tak sedap dah. Apa yang wanita ni tiba-tiba marah? Lepas tu suara dia garau semacam je. Tetapi Abang Din cuba fikir positif. Lagi-lagi pula dia seorang. Dia tak nak langsung fikir ke arah mistik-mistik ni. Kemungkinan anak perempuan dia tengah tidur. So radio tu bila kuat sangat, takut mengganggu anak dia yang sedang tidur lah. Abang Din fikir macam tu je lah. So Abang Din pun tutup lah radio. Dan sewaktu Abang Din meneruskan perjalanan, lagi sekali tiba-tiba je wanita ni mengarahkan Abang Din untuk berhenti di tepi jalan. So Abang Din pun pelik lah. Dengan cuaca hujan macam ni, kenapa nak berhenti kat tepi jalan? Tapi disebabkan berkali-kali dengan suara garau, wanita ni mengarahkan Abang Din. Berhenti kat tepi ni. Berhenti. So bila dah macam tu, Abang Din pun ikut je lah apa yang wanita ni nak. Dalam hati dia pun dah panas juga. Tadi kau cakap nak isi minyak, ini kau suruh berhenti dekat tepi-tepi highway ni, dah lah tak ada apa pun.
So bila Abang Din berhenti saja, Abang Din nampak wanita dengan anak perempuan dia ni turun daripada kereta dan hanya berdiri di tepi jalan tu. So lebih kurang 2 minit Abang Din tunggu. Abang Din tengok je apa yang diorang berdiri kat tepi jalan ni. Dan disebabkan ada perasaan ingin tahu, Abang Din pun nak keluarlah daripada kereta, nak tanya wanita dengan anak dia ni, ada apa-apa masalah ke? Kenapa yang awak nak berhenti kat sini? Saya nak tolong awak ni. So waktu Abang Din keluar daripada kereta, pada masa yang samalah adalah kereta peronda Lebuh Raya Plus tu kan, yang macam polis tu, tiba-tiba berhenti di belakang kereta Abang Din. So disebabkan cahaya tu, Abang Din pun nampak ada 2 orang pegawai Lebuh Raya tu menghampiri Abang Din dan terus bertanya kepada Abang Din, abang kenapa abang? Kereta abang rosak ke? Kenapa abang berhenti kat tepi ni? Lalu Abang Din pun cakap lah, oh tak ada. Kereta saya tak rosak. Saya tumpangkan ibu dengan anak tu. Sebaik saja Abang Din pusing kepala dia, 2 kelibat ibu dan anak tu gaib daripada pandangan. Tak ada langsung. Abang Din terkebil-kebil. Dia mencari di sekeliling kereta dia. Dan siap Abang Din ni terangkan kepada 2 pegawai tu. Maaf bang. Saya tahu tak boleh berhenti tepi highway ni. Tapi betul bang, saya ada tumpangkan 2 orang tadi. Mak dengan anak tadi. Dia nak tumpang, minyak dia habis. Dan belum sempat Abang Din habis cakap, peronda tu terus cakap kat Abang Din, abang saya rasa better abang teruskan perjalanan lah bang. Tak apa bang, abang tak payah hirau. Sebab sebenarnya dekat jalan ni dah banyak dah bang. Banyak dah laporan kami terima. Ada orang nak tumpangkan ibu dengan anak lah. Tapi sebenarnya tak ada bang. Itu semua tak ada. Saya minta abang baca doa banyak-banyak lah bang. Bahaya ni bang, berhenti tepi jalan ni. Dan Abang Din pun dengan perasaan takut tadi tu, alhamdulillah mata dia terus segar balik. Dan bila sampai kat Kuala Lumpur je, pengalaman itulah yang membuatkan Abang Din ambil cuti selama 2 hari untuk dia berehat sebentar di pejabat dia yang dekat Kuala Lumpur sebelum dia meneruskan perjalanan pulang balik ke Johor. Sebab pengalaman pada malam tu, Abang Din masih tak boleh brain lagi. Kalau betul lah apa yang pegawai Lebuh Raya tu cakap, siapakah wanita misteri bersama anak perempuan yang aku tumpangkan tu? Adakah aku tumpangkan hantu? Alamak, banana Abang Din, pisang. So itu kisah yang pertama yang dialami oleh Abang Din. Tetapi kisah yang kedua ni aku ambil daripada satu blog. Aku jumpa daripada satu blog dan kisah ni teramat tragis, berkait rapat juga dengan Lebuh Raya Paguh ni berlaku kepada Encik Khairul. Aku siap ada gambar lagi apa sebenarnya yang terjadi kepada Encik Khairul ni. Kejadian seram Encik Khairul alami memang cukup menakutkan guys. Jam telah menunjukkan pukul 9.30 malam. Encik Khairul bersama isteri dia yang tengah sarat mengandung berhenti sebentar di R&R Macap daripada Johor ingin menuju ke Kuala Lumpur. Katanya disebabkan ahli keluarga si isteri ni ada yang tak berapa sihat. Jadi bila diorang dah berhenti dekat R&R Macap tu, diorang pun meneruskanlah perjalanan. Dan dalam perjalanan tu, jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Si suami ni, Encik Khairul ni, mata dia sama agak macam Pakcik Din. Dah berat dah. Lalu isteri dia yang tengah sarat mengandung ni mengarahkan suami dia, kalau tak larat, kita tukarlah tempat. Tapi suami dia tak nak menyusahkan isteri dia. Suami dia cakap, tak apa, abang okey ni. Lagipun dah ada kopi dah ni. So tengah dia memandu melalui Lebuh Raya Paguh tu, tiba-tiba di laluan belah kiri, dia nampak ada satu kereta Daihatsu lama, Daihatsu Cherit. Lebih kurang macam tu lah. Kereta ni warna putih tau. Dan pada masa ni, Encik Khairul katakan dia masih muda lagi. Jadi dalam ngantuk-ngantuk tu, bila dia nampak kereta Cherit ni yang tengah memandu di laluan belah kiri, dah lah laluan paling slow. Tetapi setiap kali Encik Khairul nak memotong kereta Daihatsu Cherit yang berwarna putih ni, kereta ni seakan-akan memecut tau. So bila Encik Khairul nampak kereta Cherit yang warna putih ni seakan-akan ingin bersaing dengan kelajuan kereta dia, itu telah mencabar kejantanan dia. Cantik pula dia tengah ngantuk ni,
terus segar mata Encik Khairul ni. Lalu Encik Khairul pun tekan pedal minyak tu daripada meter 140 naik 150, naik 160, 170, 180. Come on. Encik Khairul bawa Honda Civic kot. Bukan standard punya. Dah bikin dah. Tapi bila Encik Khairul tengok meter dah 180, Encik Khairul jadi pelik. Sebab tak kisahlah berapa laju dia tekan pun, kereta Daihatsu Cherokee putih zaman 80-an ni lebih laju daripada dia. Encik Khairul tak dapat pintas kereta ni. So disebabkan dah teramat laju, isteri dia yang tengah sarat mengandung ni perasan yang suami dia bawa begitu laju. Lalu isteri ni pun bising lah dekat Encik Khairul. Abang, kenapa yang bawa laju-laju ni? Dah lah, buang terbiat ke apa ni? Saya ni tengah mengandung, awak tahu tak? Yang awak pergi bawa laju-laju ni apa hal? Saya sepak muka awak lagi. Terpelanting awak keluar. Itulah perempuan, Mat. Jangan buat perempuan marah. Bila perempuan marah, lebih seram daripada Daihatsu standard yang bawa laju ni. So, bila macam tu, Encik Khairul pun memperlahankanlah kereta dia. Tapi, sama juga. Daihatsu Cherokee zaman 80-an ni turut memperlahankan kereta dia. So, bila macam tu, sepanjang perjalanan tu, Encik Khairul ni mula rasa pelik. Macam mana kereta standard memang tak ada bikin, kereta lama pula boleh laju macam ni. So, disebabkan perasaan ingin tahu, Encik Khairul ni cuba juga bawa laju sedikit untuk dia tengok siapa yang tengah memandu kereta Cherokee putih ni. Kurang hajar betul. Dan apabila kereta Encik Khairul betul-betul berada di sebelah kereta Cherokee putih yang kurang hajar punya laju ni, na'udzubillah, Encik Khairul seakan-akan tidak percaya kerana kereta Cherokee Daihatsu putih ni tidak mempunyai pemandu. Encik Khairul tergamam. Lalu Encik Khairul pun hilang kawalan kereta dia disebabkan dia terkejut kereta ni tak ada pemandu. Lalu Encik Khairul tidak dapat mengawal kereta dia dan akhirnya kereta Encik Khairul terbabas dan tergolek beberapa kali sehinggakan Encik Khairul tercampak keluar daripada kereta dia. Nasib baiklah isteri dia pakai tali pinggang keledar. Isteri dia selamat dalam kejadian yang cukup menakutkan tu. Tetapi semasa Encik Khairul ingin membuat laporan polis berkenaan kemalangan yang dia alami, belum dia cakap apa-apa lagi, pegawai polis tu terus menegur Encik Khairul. Encik Khairul, saya nak tanya Encik Khairul, berkenaan kemalangan yang Encik Khairul alami, dia ada kena mengena dengan kereta berwarna putih tak? Bila Encik Khairul dengar pegawai polis tu tanya dia soalan macam tu, Encik Khairul pun terkejut lah. Dia pun cakap lah dekat pegawai ni, memang betul pun, saya nak lapor tentang pemandu yang memandu secara berbahaya. Kereta dia warna putih. Memang dialah yang menyebabkan kemalangan saya. Dan terus pegawai tu cakap, sabar Encik Khairul. Sebenarnya apa yang Encik Khairul alami ni, dah banyak dah pemandu-pemandu yang lalu lebuh raya Paguh tu buat laporan yang sama berkenaan kereta yang berwarna putih ni. Dan untuk pengetahuan Encik Khairul, kereta putih tu sebenarnya tak ada pun Encik Khairul, tak wujud pun. Pihak kami dah pernah buat siasatan. Inilah laporan yang kami sering kali terima. Setiap kali berlaku kemalangan, mesti diorang akan ternampak kereta putih yang tak ada pemandu. Betul tak Encik Khairul? Dan Encik Khairul pun menganggukkan kepala dia. Dia tak pernah sangka rupa-rupanya apa yang dia alami pada malam tu merupakan gangguan mistik. Dan menurut pegawai polis tu, Encik Khairul patut bersyukur banyak-banyak. Sebab sepanjang saya menerima laporan tentang kemalangan ni, dah ramai dah nampak jelmaan kereta Cherokee yang berwarna putih tu. Dan kereta itulah yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Encik Khairul nasib baik selamat. Ada tu yang innalillah dah. Ada kemalangan yang sampai meninggal dunia Encik Khairul. Itulah Encik Khairul. Saya dah cakap jangan race. Saya tumbuk muka Encik Khairul. Itu bukan polis cakap. Itu aku tambah sebab geram. Yelah, engkau ada bini pun tengah syarat mengandung. Kau ikut juga perasaan kau nak race, Mat. Apa benda lah. Jadi bila Encik Khairul dah dengar macam tu, dia pun bersyukurlah ke hadrat ilahi kerana nasib baiklah. Walaupun dia mengalami kemalangan, kereta Honda Civic dia memang jahanam teruk dah rugi dah.
tapi dia bersyukur sebab isteri dengan kandungan dia selamat. Jadi itulah pengalaman yang dialami oleh dua individu sepanjang mereka melalui lebuh raya Pagoh. Adakah betul? Adakah semuanya hanyalah urban legend, cerita-cerita rekaan? Sama juga macam Highway Karak. Highway Karak ada Volkswagen kuning. Highway Pagoh ada Chevrolet yang berwarna putih tahun 80-an. Wallahu alam. Tak ada siapa boleh sahkan, melainkan kalau ada geng puaka yang rupa-rupanya pernah ternampak Chevrolet putih yang laju mak ai ni. Sila komen dekat bawah dan kita nak teruskan. Dan kisah penutup pada malam ni, kisah yang ketiga yang dialami oleh Zaf sendiri guys. Let's go. Kisah yang ketiga ni dialami oleh diriku sendiri, Zaf sendiri yang alami sewaktu Zaf daripada KL pergi ke Segamat. Pada masa tu boleh dikatakan setiap minggu Zaf akan ulang alik daripada KL Segamat, Segamat KL sebab salah seorang kawan baik Zaf ingin mendirikan rumah tangga. Jadi banyak benda yang kita orang nak kena uruskan. So Zaf pun tolonglah dia dan sepanjang Zaf lalu daripada KL ke Segamat tu tak pernah pun Zaf mengalami apa-apa kejadian mistik. Cuma Zaf ingat ada satu malam ni Zaf gerak daripada KL lebih kurang pukul 5 petang macam tu. Dan sebaik saja Zaf sampai dekat Tangkak, hari pun dah nak gelap dah. Bila Zaf exit je melalui Tangkak untuk menuju ke Segamat, kalau korang tahu pada tahun 2009 tu, daripada Tangkak nak pergi Segamat, banyak pokok kelapa sawit. Jalan dia pun kemungkinan tak macam sekarang, dah cantik, dah luas dah. Dulu jalan dia, ya Allah, macam ular tu. Sah pusing macam tu. Lagi-lagi pula tengah malam, lampu tak banyak. Lalu pula dekat kawasan Gunung Ledang tu, engkau dah fikir macam-macam dah. Pada masa tu pun Zaf bawa kereta agak besar tau. Dalam memandu seorang. Kereta Estima yang ada 7-8 orang boleh naik tu. So adalah juga rasa takut tu adalah. Lagi-lagi kita ni tahu kan, benda tu memang suka dengan kita ni. Jadi sewaktu Zaf melalui betul-betul jalan daripada Gunung Ledang tu menghala ke Segamat, tengah layan-layan lap, kereta pun dah tak banyak pada masa tu. Mata dah berat dah. So Zaf pun bakar sebatang rokok, buka tingkap sikit, hisaplah rokok. Tengah hisap-hisap rokok, Zaf tak ingat pukul berapa lah, tapi dah gelap lah. Mungkin awal lagi tau, lebih kurang pukul 8 atau pukul 9 malam macam tu je. Tengah memandu je tu, hisap rokok, tiba-tiba guys, dia dua kali tau. First Zaf tak nampak sangat. Ada benda putih yang laju bergolek daripada kanan ke kiri jalan. Betul-betul di hadapan kereta Zaf. So Zaf abailah kan. Ingatkan okey lah, kemungkinan plastik sampah kot. So teruskan hisap rokok. Bawa kereta hisap rokok. Bawa kereta hisap rokok. Dalam 10-15 minit macam tu, tiba-tiba lagi sekali guys, benda putih ni bergolek daripada kiri ke kanan jalan depan kereta Zaf juga. Dan kali kedua ni barulah Zaf perasan. Dia bila cerita sendiri, meremang dia pun lain macam guys. Alamak. Bila Zaf perasan, bila Zaf tengok betul-betul apa benda yang kali kedua yang bergolek ni, pada masa itulah Zaf nampak dengan jelas yang bergolek tu rupanya pocong. Pocong yang bergolek dekat kawasan tu. Bila dah nampak pocong, rokok yang masih ada setengah tu, Zaf buang keluar tingkap, tutup tingkap dan Zaf pun teruslah pasang radio ni menggelupur ni cari, ya Allah, ada tak ayat Quran, ada tak ikim. Tapi tak jumpa. So kita bacalah sendiri, biarlah radio tu mainlah lagu apa-apa pun supaya tak ada rasa takut sangat. Bila sampai kat Segamat je ni kawan perasan je tangan Zaf ni menggeletar macam tu. Dan bila Zaf cerita kat dia, aku banyak kali pergi Segamat ni, tapi dalam banyak-banyak kali malang betul aku hari ni. Aku boleh ternampak pula ada pocong bergolek dekat area Gunung Ledang tu. Dan kawan Zaf ni boleh bantai gelak. Dia cakap
Zaf, engkau ni aku dah banyak kali dah pesan. Kalau kau daripada KL nak datang kat rumah aku ni, kau gerak pagi. Engkau ni macam mencabar, kau tahu tak? Memanglah engkau tak terkena. Tapi kawasan Gunung Ledang tu, kau tahu je lah Gunung Ledang tu macam mana. Lepas tu kawasan tu dengan kelapa sawit, kereta pun tak banyak, hutan-hutan. Engkau memandu seorang. Memang terkena lah sekali. So sejak daripada hari tu Zaf tobat. Memang Zaf ikut je apa yang dia nasihatkan. Kalau Zaf nak gerak ke area Segamat tu, Zaf akan gerak pagi. Kalau daripada KL dah lewat petang, Zaf akan call kawan Zaf tu. Kemungkinan aku datang esok lah. Aku dah tak nak dah nampak pocong bergolek. Jadi itulah saja kisah untuk malam ni. Aku harap korang terhibur dan kita insyaAllah akan ke negeri lain pula. Komen dekat bawah negeri mana yang korang nak. Dan macam biasa, kalau korang suka, korang tekan button like, tekan button subscribe. Kalau korang tak suka, korang tekan je lah button dislike. Dan korang komen lah apa yang korang nak komen kat bawah tu. Kalau Zaf baca, Zaf baca lah. Selalu Zaf baca geng-geng puaka yang sempoi je. Yang mana komen tak senonoh, Zaf buang je terus. Tapi tak apa, kan? Haters ni memang kita kena hiburkan dia orang kak. Korang komen je dekat bawah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Johor, luaskan kuasamu. Geng puaka pun luaskan kuasa kita guys. Yeah.